Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sejarah masih lagi dalam tajuk Bangkit Berjuang Penjajah Ditentang untuk tahun 5 minggu terakhir pada minggu ini sebelum kamu akan bercuti rehat selama 1 minggu. Mari kita lihat apa yang kita nak belajar pada hari ini. Kamu dapat menghubung kait sebab dan kesan penentangan tokoh perjuangan tempatan. Hari itu kita dah belajar 5 tokoh. Hari ini kita belajar 5 orang lagi tokoh tempatan yang berjuang di tempat masing-masing. Siapakah beliau? Pertama, Datuk Bahaman. Nama sebenar Abdul Rahman bin Imam Noh. Di mana Datuk Bahaman ni? Di negeri Pahang. Apakah sebab penentangan? Pertama, kerana beliau telah kehilangan hak untuk memungut cukai. Beliau ni pembesar di kawasan tersebut. Apabila British datang, beliau dilucutkan jawatan sebagai pembesar. Mestilah marah, betul tak? Jadi, apakah yang berlaku? Datuk Bahaman menyerang dan mematahkan serangan British serta menguasai kembali Kuala Tembeling dan Jeram Ampai, tempat beliau berkuasa. Apakah kesannya? Datuk Bahaman berundur ke Kelantan, naik ke atas. Kalau kamu tengok dalam buku teks muka surat 65, kawasan ini hampir dengan negeri Kelantan. Maknanya apa ni? Datuk Bahaman kalah di tangan British. Tokoh kedua, Mat Saleh. Nama sebenar Datuk Paduka Muhammad Saleh bin Datu Balu. Di mana? Di negeri Sabah. Apakah sebab penentangan? Ingat lagi, siapakah yang menguasai Sabah? Syarikat Borneo Utara, British. Kerana apa Mat Saleh menentang? Kerana SBUB tidak mengiktiraf Mat Saleh sebagai pemerintah tempatan. Sama seperti tadi, seperti Datuk Bahaman. Jadi marah, Mat Saleh pun menyerang kubu SBUB di Pulau Gaya. Dan Mat Saleh telah berjaya membina kubu di Tambunan, di kawasan beliau lah, di Sabah ini. Apakah kesannya? Berperang. Akhirnya Mat Saleh terkorban di tangan tentera-tentera SBUB, Syarikat Borneo Utara, British. Kalah juga. Tokoh seterusnya, Antonom. Nama sebenar Ontoros bin Buyusan. Di manakah Antonom ini? Di negeri Sabah. Apakah sebab beliau menentang? Pertama, kerana kaum Murut menjadi buruh paksa. Apa itu buruh paksa? Orang yang diambil, suruh buat kerja, tak ada bayar apa-apa. Macam kena dera lah. Kedua, hutan diceroboh. Pada pandangan orang Murut di sana, hutan ini ibarat tinggalan nenek moyang. Tak boleh diceroboh, tak boleh diteroka, jangan ditebang pokok-pokoknya. Yang ketiga, pengenalan sistem cukai baharu. Cukai, tahu cukai? Nak lalu mana-mana kena bayar. Nak ambil apa kena bayar. Sedangkan itu semua sepatutnya percuma. Baik, apakah peristiwa penentangan Antonom ini? Beliau telah mengetuai pahlawan Murut menentang Syarikat Borneo Utara, British. Antonom telah melancarkan serangan hendap. Apa tu serangan hendap? Menyurut dalam hutan, pakai sumpit, pakai lembing, bunuh tentera-tentera British ini. Dan telah membina kubu di Sungai Selangit di kawasan di Sabah. Apakah kesannya? Antonom telah menyerah, maaf typo tu, telah menyerah diri untuk menyelamatkan keluarga dan kaum Murut. Kalahlah. Tidaklah dibunuh tetapi beliau telah menyerah diri. Tokoh seterusnya, Tok Janggut. Nama sebenar Haji Mat Hassan bin Munas. Di mana? Di negeri Kelantan. Apakah sebab Tok Janggut menentang? Kerana tak bersetuju dengan sistem penasihat British dan pengenalan cukai baharu dan peraturan tanah di negeri Kelantan. Apakah sistem penasihat British? Ingat lagi, perubahan-perubahan pentadbiran. Kesan-kesan campur tangan British. Ada letak residen, betul? Di negeri Kelantan pun ada satu penasihat British. Penasihat British ni untuk negeri-negeri Melayu bersekutu atau negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Sila semak semula. Apakah peristiwa penentangan Tok Janggut ini? Beliau telah menyerang British dan berjaya menguasai Pasir Putih di negeri Kelantan. Dan British telah menyerang balas. Apakah yang terjadi? Tok Janggut telah terkorban dalam peperangan. Tokoh seterusnya, Haji Abdul Rahman Limbung di negeri Terengganu. Nama sebenar Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid. Apakah sebab Haji Abdul Rahman ini menentang? Kerana British memperkenalkan undang-undang baharu dan cukai yang membebankan. Undang-undang baru, cukai baru. Apa cikgu kenapa asyik undang-undang dan cukai saja? Undang-undang dan cukai ini semuanya membebankan rakyat, membebankan penduduk. Dia kena bayar. Kita tanam padi, kita kena bagi padi kat orang. Kita bela lembu, kita kena bagi lembu kat mereka. Kita dapat apa? Tak dapat apa
apa. Jadi apakah peristiwa penentangan Haji Abdul Rahman Limbong? Beliau telah menjadi peguam dan berjaya membela nasib petani. Bijaklah ya, menjadi peguam, cuba menyelamatkan golongan petani daripada disabit kesalahan dan telah berjaya menawan balai polis di Kuala Berang, Terengganu. Apakah kesan penentangan Haji Abdul Rahman Limbong ini? British telah berjaya menangkap beliau dan dengan alasan hasutan dan dibuang ke negeri Mekah. British tak suka orang macam ni. Jadi Haji Abdul Rahman Limbong ni dianggap sebagai pemberontak. Baik. Selesai 5 tokoh, kamu boleh semak semula dalam buku teks muka surat 65 hinggalah ke muka surat 69. Kemudian ada sedikit nota tambahan pada muka surat 71. Nak jawab soalan kuis cikgu, tolong buka muka surat 71. Cikgu ulang, muka surat 71. Baca sekejap baru jawab soalan kuis cikgu. Kemudian tugasan kedua, bina peta pemikiran pelbagai ahli bertajuk sebab dan kesan penentangan. Macam ni cikgu akan bagi dalam WhatsApp. Tolong salin sedikit. Nota yang sedikit ini perlu disalin supaya kamu boleh ingat. Walaupun tak banyak, bolehlah kamu reverse balik nanti buat ulang. Kaji, tak perlu baca buku teks yang tebal-tebal tu sekali lagi. Baik, itu sahaja kelas pada hari ini. Terima kasih. Selamat bercuti. Salam Aidil Adha daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.